Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Satu sesi hari ini insyaAllah dari jam 2 sampai jam 4 dan kita akan sambung perbincangan kita mengenai struktur pasaran iaitu kepada struktur korektif hari ini dan kita akan kaitkan dengan penggunaan Fibonacci serta sequence. Saya akan mula masukkan sequence ni, motif sequence, korektif sequence, bagaimana, dan kita akan lihat as you go along kepada dua lagi topik ke depan, hari Jumaat dan juga hari Isnin. Hari Isnin tak ada, hari Selasa minggu depan, mengenai penggunaan sequence ni serta Fibonacci untuk nak faham dan menjangka dinamik pasaran. Waalaikumsalam Aisyah Kristianto. Dan kita trade sequence, kita bukannya trade Elliott Wave. Salam siang. Haide, wassalam. Haide pun dari mana Haide? Haide dari Indonesia. Saya makin ramai dari Indonesia yang follow. Mungkin Kristianto punya kawan, Sunbi, Galih dan ni makin ramai dari Indonesia saya nampak. Okey, ajak lebih ramai rakan. Kita juga ada kita punya sesi dekat XM Indonesia. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda. Kucing. Oh, kucing. Okey. Kenaknya om ke dia. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan papan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Banyak sesat kena EW. Okey, nama saya Zulkifli Razak. Bagi Zul saja seorang pelabur sebelum masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat dulu kepada pergerakan pasaran. Kita masih jangkakan bahawa correction ini sedang berlaku dan kita jangkakan anytime dia akan buat ke bawah. Okey, dan kita akan ambil stance yang lebih agresif untuk trade correction ini correction ini Jadi jaga-jaga sikit kalau anda sedang long US dollar, sebabnya kalau ini betul-betul ke atas, US dollar akan mendatar. US dollar akan mendatar dan dollar pair akan ikut pergerakan yen pair ke atas. Kalau ini berlaku, tetapi sekiranya dia berlaku seperti ini dan ke bawah balik, kita akan lihat pengukuhan US dollar. Itu beza dia. Jadi kita apa pun, tak kisah dia buat ini ke atas ataupun dia buat ini 3, lepas tu ke bawah. Kedua-duanya dari bounce ini, daripada pullback ini, pullback di sini, kedua-duanya menunjukkan bahawa kita masih ada ke atas. Faham tak? Faham tak Kristianto? Aisyah? Ya, kita akan ambil yang lebih agresif So, itu bermakna untuk US 500 di sini, pullback 3 lekuk di sini, sekiranya kita mula nampak pullback 3 lekuk, ini nampak seperti satu full reset. Kalau lukis, kalau saya cuma buat sequence, ini adalah 1, ini 2. Faham? Okay? Kalau saya cuma buat sequence. Tapi kalau kita lihat kepada Elliott Wave, kita mungkin akan buat satu lagi yang besar dan kita akan pecahkan ini kepada yang lebih kecil. Itu beza dia. Tak kisah. Kalau dia buat 3 lekuk di sini, kita akan trade dia. Faham Sunbi? Kenapa? Now, ini sebab dia. Saya terangkan sekali lagi yang dah saya terangkan semalam. Lekuk di sini, penurunan ini, kita tahu dia bukan yen. Sebab dari Januari ini kita ada UJ yang kuat. Jadi kalau ini bukan yen, yes. Kalau ini bukan yen, dan itu adalah US dollar. Kalau
indeks bergerak dalam US dollar punya dynamic, indeks tak akan buat simple. Indeks akan buat double. Simple tu adalah flat, adalah triangle. Kalau lekuk 4 adalah apa? Zigzag. Sebaliknya, kita ada pergerakan kompleks dikenali sebagai double ataupun triple, WXY ataupun WXYX dan Z. Menjadikan jumlah lekuk dekat sini adalah 7. Tak payahlah kira, nak kira boleh. Nak kira dia 1, 2, 3, ikut arah balik dikira sebagai 1. Ini 3, 1, 2, 3, ini adalah 7. Okey, 3, 1 campur 3 lagi 7. Itu boleh faham Correction 3 lekuk lagi, ini adalah 8. Dari sini ke bawah ni kita ada 8, 9, 10, 11. 11. Jadi, nombor-nombor correction adalah 3, 7, 11, 15, 19, tambah 4 dan seterusnya. Apa maksud benda ni? Ini dia. Kalau elite wave 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Okey? Maksudnya jumlah-jumlah pecahan dalam ni, kalau kita ambil dia, yang kalau ikut arah ni, yang correcting akan dikira sebagai 1. Kalau yang tengah yang tengah motif, yang lawan arah dikira sebagai 1. Jadi maksudnya sini ada 5 kan. Sini 3 dikira sebagai 1. Jadi kita ada 6. 6 campur 5, sini ada 11. 11 campur 1 lagi, jadi 12. 12 tambah 5 jadi 17. Ya, nombor motif adalah 5, 9, 13, 17, 17. Itu maksud dia. Kalau kita tahu itu motif dan jumlah lekuk dia tak lengkap, kita boleh trade dia. Faham? Kalau anda cuma jumpa 11, ya, itu adalah nombor korektif. Sedangkan anda nampak sini ada 1618 ataupun tak sampai lagi 100%. Anda jangka ini motif. Sebab belakang korektif dia dah lengkap. Anda boleh trade dia. Faham? Itu je yang kita buat. Aisyah dah mula nampak kan benda ni, Aisyah? Jadi sini correction. Sebab ini the whole thing adalah correction. Dia dah cukup lekuk. So, dia tak boleh buat 5. Kalau dia buat 5, 11 tambah 5, itu jadi apa? Ni dia tak dapat. Ini jadi motif lah. 5 kat sini akan menjadi, kalau dia masih correction, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Jadi, kalau nombor correction, lepas tu, structure selepas dia merupakan structure motif, pullback dia anda boleh trade. Ya, entah-entah semua structure ni habis dan naik ke atas. Syarat dia yang ini kena buat lower low. Ya, syarat dia kena buat lower low. Boleh? Galih. Okey, so pullback ini Galih. Galih nampak kan Galih? Itulah sequence. Itu saya maksudkan, kita bukan trade elite wave. Kita trade sequence. Jadi kalau pullback ini berlaku 1, 2, 3, kita akan trade dia. Okey. Kita akan trade dia. Itu US 500. Pilih US 30 sama. Semua sama. Semua sama. Everything sama. Ataupun Nasdaq. Semua sama. Everything satu. Okey. Sebab dia break lower low. Yang kita tak akan trade. Kenapa kita tak trade DAX? Kenapa pullback ini jangan trade? Beza dia. Kalau kita ambil salah satu lah. Kita ambil Nasdaq. Nasdaq, 3 lekuk yang di belakang ni. 3 lekuk yang di belakang ni. 1, 2. Okey. Ini cukup 100%. Cukup. Kita ada sequence baru di sini. Menyebabkan kalau kita tarik Fibo, kita akan jangka ke bawah lagi. Sebab tu kita masih lukis ke bawah. Tapi apa pun,
nak trade, kita trade yang pullback ini. Itu untuk trading. So, dia boleh trunket. Okey, itu adalah untuk US indices. Semua sama, US 500 ke, US 30 ke, 500, US 100 sama. Tapi tapi DAX, kalau anda tengok yang besar dia, yang dari atas, sebab itu kita tak trade kalau pullback ini. Maksudnya pullback ini kita tak trade untuk apa? Untuk DAX ni. Sebab kalau anda ambil dia punya Fibo extension, 3 lekuk di sini, kepada tempat yang sama tadi, ini masih tak lengkap 100%. Wassalam. Jadi pullback ini kita tak trade untuk DAX. Muka saya start. Alamak. Sekejap. Jawahir. Okey je saya nampak. Sunbi. Yang lain-lain nampak stuck . Saya tengok video ni okey. Faham? DAX ni masih ada incomplete, bibir tak gerak, dengar bunyi bibir. Dah okey. So, DAX ni dia tak lengkap 100%. Jadi, pullback ini kita tak trade. Okey. Tetapi, untuk US, kita ambillah US 30. Ramai suka sangat Dow. Dia tahu trade Dow. Okey, kalau kita ambil 3 lekuk di sini, ini dah sampai 100%. Ini dah lengkap. Dah berada dalam zone. Jadi, pullback ini, kita katakan struktur ini boleh lengkap. Jadi, ini kita boleh trade. Itu sebab dia. Okey, itu sebab dia. Faham? So, pilih salah satu daripada US punya index. Anda buka lah mana-mana sama je. Mana-mana. Kalau anda ada kepada Russell ke, kepada yang lain ke, benda sama. Faham? Jadi setup tu ada bila pullback tu nanti. UK 100. Risiko dia adalah benda ni tak balik-balik dah. Dia buat ini 1, 2, 1, 2, tak buat ke bawah ni, terpecut macam ni. Itu risiko dia. Sebab sini kita ada full reset. Ada kemungkinan untuk itu berlaku. Ataupun dia pullback. Kalau dia pullback sekarang, kita trade. Kalau tak, jangan kejar. Lain-lain tak berminat. Tak minat. Okey, USD JPY. Okey, benda sama. Ini kita jangka satu pullback ataupun dah berakhir. Itu adalah US dollar ke bawah, ke atas, ataupun yen pair ke atas. Faham? Ini adalah sama ada push dia adalah US dollar ataupun JPY yang lemah. Okey, mana satu? Mana satu? Sekiranya seperti yang kita lukis sekarang, di mana movement ini cuma habis di sini, itu adalah US dollar. Di mana kat sini, US dollar negatif, turun ini US dollar positif. Sebaliknya, sekiranya ini adalah 1, 2 dan struktur ini lengkap 3 lekuk, 1, 2, 3, 4, 5. Movement sini adalah kita masuk lekuk 3. Itu adalah yen negatif. Apa-apa pun, dua-dua cerita tu, UJ ke atas. Faham? Dua-dua cerita tu. Dua-dua. Tak kisah mana indeks pergi. 3 lekuk atau 5 lekuk, ini akan ke atas dari sini. Sekurang-kurangnya, test high di sini. Kalau dia merupakan yen dynamic, ini akan lebih naik tinggi lagi. Yen negatif, yen dynamic. Kalau dia US dollar dynamic, ini akan buat yang lebih sideways. Maksudnya diagonal. Itu je beza dia. Dua-dua cerita, dua-dua probability dia, dua-dua UJ naik. Okay, jangan sell dia. At least lah anda tunggu kepada high di sini. At least. So kita tahu dekat sini last time, Bank of Japan dan juga kerajaan, Ministry of Finance dia intervene dalam pasaran dengan menjual US dollar.
dan membeli yen. At least lah anda tunggu dia pergi test this high dulu. Jangan, bagi saya jangan sell je lah. Nak sell bendanya, ni naik ke atas. Saya tahu dia dekat monthly punya resistance, faham. Saya faham. Ya. Yeah? Tapi ini weekly, monthly punya chart. Momentum dia monthly. Janganlah sebatang candle monthly ni ataupun bar monthly ni. Orang kucing kata apa Haidir? Terusuk. Boleh terusuk. Faham? Terseliuh anda tengok dia. Okey. Euro JPY. Euro JPY berdasarkan apa yang kita lukis, Euro JPY akan ke bawah dalam 3 lekuk. Okey. Berdasarkan apa yang kita lukis, Euro JPY akan ke bawah. Kalau ini berlaku dan kalau ini berlaku dan dia bergantung kepada lekuk di atas ni. Bergantung kepada lekuk yang atas ni. Sekiranya kita ada negatif yen, sini kan jadi 1, 2, ini habis. Macam ni. Dia tak ada dah pergi, dia ini akan extend. Faham tak? Kalau indeks ke atas tadi, nampak tak kenapa saya tak ambil probability itu dahulu? Sebab itu menandakan bahawa ini akan terlalu agresif. Faham tak Aisyah? Kalau kita ambil ini naik ke atas macam ni, ini akan jadi terlalu agresif. Ini akan jadi 5, 1, sini akan jadi 2, lepas tu ini pecut. Lekuk 3 dalam 3 dalam 3. Kalau kita katakan bahawa, sebab itu saya tak lukis lagi ya. Saya tak lukis benda tu dulu. Tapi boleh berlaku? Boleh. Maksudnya sini adalah 1, 2, kita dalam 3, 4, 5, 1 ke atas. Faham? Kalau kita nak lukis benda tu, itu akan menyebabkan yen pair ni terlalu agresif. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 1 ni habis sini. Ni 2 habis sini. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Itu akan jadi terlalu laju. Terlalu agresif. Kalau saya ambil stance ataupun lukisan berkenaan, terlalu laju. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Boleh. Tak mustahil. Tapi kalau ini berlaku, Euro US dollar ke atas, UJ ke langit, tak tahu ke mana, indeks naik ke atas, dolar akan sideways, yen akan lemah. Okey? Sebab itu kita masih kekalkan lukisan yang sama. Apa pun, kita tak tolak kemungkinan berkenaan. Sebab struktur indeks lengkap. Tak kisah. Dalam dua-dua keadaan, kat sini akan ada reaksi. Kalau dia buat 3 lekuk di situ. Risiko dia, ini merupakan flat. Kalau dia flat, kita tak boleh buat apa. Yes. Satu saya tak lukis benda tu, Sunbi. Okey. Jadi, abaikan yen pair dahulu. Yen pair anda pergi lepak dulu. Ya. Unless high di sini break, anda tak trade yen pair. Kalau dia break dalam satu struktur yang sama. Faham tak, Galih? Kalau ini break dalam motif break, pullback ini anda boleh trade. Kalau dia naik macam ni saja, pullback, ini tak ada. Ni saya tak ada break dalam range. Boleh jatuh lagi. Okey, ni tak ada apa-apa. GBP JPY serupa. Selagi high di sini tak break, sekarang tak ada apa. Kalau dia break, pullback 3 lekuk, kita akan trade. Okay, sekarang tak ada apa. Abaikan. Ni mungkin tengah buat pembetulan ke bawah yang kita tunggu sebagai C. Jadi itu bermakna GU, EU semua tengah jatuh. AUD JPY pun dijangka jatuh. CAD JPY pun dijangka mula ke bawah.
Dollar index. Jadi kita sekarang ni menjangka dolar start mula mengukuh. Okey, itu adalah untuk dolar. Untuk hari ini adalah dolar balik. Sayang untuk NZD US dollar, lepas ni kita tengok position tu kena BE kan. Tapi dah keluar, sebenarnya dah keluar separuh semalam. Itu bermakna kat sini pun memulakan 3 lekuk ke bawah sebelum menaik, sebelum memulakan pergerakan ke atas. Okey, untuk euro US dollar, GBP US dollar. Jadi inilah saya dah bagi tahu bagi yang ada position ni, bagi yang ada position ini, entry adalah kat sini iaitu kan. Stop loss atas 1618, TP 123.6. Jadi anda tunggu movement ini membuat 50% lekuk ketiga. Biarkan dia. Kalau ada SL atas, try belajar untuk trade pakai sistem. Kalau anda jaga kepada risk yang anda letak, kena stop loss tu anda tak berkelip mata. Tak ada orang suka kena stop loss. Tapi kalau anda letakkan duit yang anda tak dapat nak hilang, anda akan degil tau. Ada stop loss pun anda buang stop loss. Nanti dia turun juga. Itu bukan trading. Itu anda akan pandai trade. Hancur. Kalau dia terus ke atas, kena stop loss. Itu memang sebahagian daripada sistem. Nak buat macam mana? Tak ada pilihan. Tak ada benda 100%. Yang kita tunggu adalah kita buat kaedah teknikal untuk mengurus. Kan aku tolak tutup kan ni skrip bercakap dengan jin. Tahu tak skrip bercakap dengan jin? Faham? Trader akan faham skrip bercakap dengan jin ni. Faham? Macam buku Tamal Jadis tu. Siri bercakap dengan jin. Kang aku tutup, Kang dia pergi naik, Kang dia pergi turun. Apa yang anda buat adalah 1, 2, kalau dia pergi ke 50% ni, tutup separuh, entry yang di sini sebelum ni, alihkan stop loss kepada entry. Faham? Kalau anda tengok apa kita lukis untuk dollar index, ini akan buat 45 A, D. Kalau dia buat macam ni, itu kan kena BE balik. Tak nak buat macam mana. Itu kerja market. Risiko dia adalah, ini merupakan flat. Lepas tu jatuh bawah. Faham? Flat ataupun whatever lah. Ataupun ABC, lepas tu jatuh ke bawah, 4 kepada 5. Seperti kita lukis sebelum ni. Jadi anda cuma mengikut sistem. Jangan pandai trade. Ikut benda yang berulang. Barulah dapat trade. Ni benda sekejap buat macam ni, sekejap buat macam ni, lepas tu tanya, macam mana nak konsisten bang? Memang taklah benda dibuat tak konsisten. Jangan. Anda akan buat benda sama. Jadi 50% kaki ketiga ni, dan anda akan buat something. Lagi daripada tu, biarlah dia nak buat apa pun. Tak peduli. Okey. Ini adalah untuk GU. UCAT kita masih jangka ke atas. Maksudnya UCAT akan lengkapkan ini 3 lekuk. Sekurang-kurang. Ataupun ini 3, 4 dan 5. Tak kisah. Pandai trade. Dia buka chart. Dia tak pakai pun. Dia tak pakai teknik pun. Dia pakai mata lang sekali. Macam kali pandai. Dengan pandai trade. Maksudnya anda ikut, anda tulis. Buy macam mana? 1, 2, 3, 4. Apa anda buat? Anda cuma laksanakan trade anda. Ikut. Anda tak keluar daripada sistem anda. Itu SOP dia. Biarpun anda belajar teknik lain. Ni nak turun ni. Tapi sistem anda pakai tengah kata naik. Anda ikut yang naik tu. Faham? Masalahnya sebab trader dia ramai, dia banyak belajar teknik macam-macam. Teknik ni dah kata buy tiba-tiba. Tu tak dapat. Itu bukan trading. Itu pandai trading. Semua dia pandai masalah. Okey. AUD US dollar. Ini mungkin tak break. Kalau tak break, 4 kita kat sini, kita adalah A, B dan C.
Yang sayangnya NZD US dollar, kita ada volatility ya. So satu lagi high supaya dia sama dengan benda lain. Semua sama. So NZD US dollar buat kerja lain. Sayang. Kalau siapa yang entry ni dah kena BE ya. Ini anda dah lock separuh. Dan dia naik balik. Itu tak boleh buat apa lah. Okay, itu adalah NZD US dollar. Boleh entry balik? Tak ada. Tak ada. Dia dah turun 50%. Goal yang sama. Untuk ini buat ke bawah. Untuk lengkapkan dia, goal pun sama. Anda nak tengok 3 lekuk kat sini, mencecah sekurang-kurangnya 38.2. Kalau anda ambil Fibo sekarang ni, nampak tak? Dia tak sampai 38.2 Galih. Galih, Aisyah. 38.2, 100% dia tak sampai kan? Jangan letak BE, jangan letak limit order situ. Faham tak? Apa yang anda nak tengok kalau dia buat 3, 4, 5, anda tunggu 1, 2, 3 lagi, structure ini nanti. Ini yang anda nak trade. Barulah dia sama dengan ini. Faham? Barulah dia sama. Faham? Kalau anda kata ni cuma habis macam ni, kalau dolar habis sini, then barulah gold ni cuma habis sini. Faham? Jadi anda nak tengok ini buat 45, A, B dan C. Sini nanti kita trade untuk gold. Kenapa gold boleh trade? Nampak kan? Semua ni berkait-kait. Jadi kita nampak ini berlaku, kita tahu apa nak buat. Kita nampak ini berlaku, kita tahu apa nak buat. Okay? Jangan buka chart, anda tak tahu, jangan trade. Itu je. Saya kadang-kadang orang cari kan, hari ni Euro US dollar hari ni naik ke turun. Dah teknik engkau tak ada cara analisa tu, jangan trade. Saya simple je kalau jawapan kan. Gold naik ke turun, entah time frame berapa. Soalan saya akan tanya time frame berapa. Itu je. Soalan pertama saya. Dia nak tengok next candle ramai. Next candle. Nak tekan sekarang. Nak tekan sekarang tak payah. Pergi beli nombor. Jangan trade. Jangan trade. Alang-alang nak entak-entak tu. Alang-alang nak berjudi. Baik pergi judi betul-betul. Memang betul-betul nampak ada kertas dia. Itu jangan dibuat. Itu je. Okey. Gold. Gold kita tahu movement ini adalah US dollar move. Okey. Ini 7. Sini 8. Benda sama. Dari atas ni adalah 8 tadi. Turun 9. 10. Ni bang tak ada. Sini tak ada. Sini 10, 11. Jangan peduli dengan elite wave ni. Lekuk tu je. Kira daripada stokastik. 11. 12. 13. 14. 15. Cukup tak dia punya correction? Cukup tak? Korektif. 3, 7, 11, 15. Cukup. Ini motif. 1, 2, 3 tahu apa nak buat? Faham? Boleh? Sama dengan indeks tadi. 3 kat sini kita akan cuba untuk buy gold dahulu. Kemungkinan ini cuma trunket dan sampai di sini sahaja. Sini 15. Nampak? 16, 17, 18, 19. Itu 19. Ini tak perlu jadi. Cerita dia 3 kat sini. Movement 3 lekuk kat sini. Ini motif. Ini boleh trade. Itulah dynamic. Itulah sequence. Boleh? Betul, Sunbi?
kad apa blackjack pun boleh buat untuk trade kan. Jadi kalau dia buat, kalau ini naik ke atas itu cuma 5A. Anda nak trade di sini bila dia buat correction ini, Anda trade di sini. Faham? Saya harap sekarang ni anda semua dah faham apa sequence tu. Macam mana anda tentukan kat mana nak trade, lekuk ke mana nak. Kenapa kita boleh trade gold? Sebab gold dah masuk dalam 100%. Bukan macam DEX tadi. Dia dah sampai 100%. 3 lekuk ni dah sampai. Boleh yang kasi tahu? Asas dia dia lebih kurang macam elite wave. Cuma lekuk mana nak trade. Sebab kita tahu dia tak boleh habis di sini. That motif dekat sini, motif yang ini, this one motif, dia kena buat satu lagi ke atas. Faham? Dia tak perlu buat benda ni. Dia boleh habis di sini, lepas tu naik ke atas. Ini boleh jadi the whole thing, the whole structure 3 lekuk, dan ini naik ke atas dah. Nampak Christian tu? How this one is different from elite wave. It is different from elite wave. First, kepada correlation. Ini kita ambil yang konservatif. Yang saya lukis ni, konservatif. Kita akan trade dengan agresif. Dan mula tak suka flat. Yes, dia punya ni adalah kalau dia flat. Ataupun ini adalah A, B. Tapi apa-apa hal pun, sini 5, sini anda boleh trade. Tak kisah. Daripada sudut structure, kecuali dia flat. Kalau dia flat. Tapi nak lukis flat kat situ, pelik rupanya. Faham tak? Kalau nak lukis flat kat sini, ini kena jadi 1, 2, 3, 4, 5. A, apa? Habiskan something lah. Ini A, ini B, ini C. Lepas tu, dia turun macam tu. Itu flat. Tapi pelik lah rupa. Tapi kalau setakat nak lukis elite wave, mana-mana boleh lukis. Tak ada hal. Kan? Cukup jumlah lekuk. Tengok. 3, alih sini. 4, alih sini. Kan? Sebab itu jangan percaya elite wave. Elite wave tak ada apa. Nothing. Elite wave. Lekuk ke mana? Lekuk mana yang kita boleh trade? Anda percaya kepada benda tu. Jadi kalau ini breakout ke atas boleh trade tak? Tak. Anda nak structure ini yang correction. Masalah dengan sekarang ni adalah ini. Adalah ini. Ini mungkin the whole thing saja, ini B. Ataupun ini 1, ini 2. Kalau entah-entah dia boleh pecut macam ni. Tu mungkin jadi. Nampak macam tu. Tapi saya tak lukis lagi. Kalau itu, then dolar akan pengsan. Kalau itu berlaku, dolar akan pengsan. Yes, Christian tu. Boleh truncate maksudnya. Boleh truncate. Dia tak perlu habiskan 100%. Tapi kita akan trade benda yang dia tak boleh ada structure lain. Kita akan cari high probability. Yang high probability tadi yang itulah. Syarat reset RSI. Kita tarik trend line. Macam ni. Macam ni nampak banyak-banyak. Macam mana kita tahu lekuk ni habis? Kan? Macam ni kita tak nampak. Anda tukar time frame. Besar sikit. 2/3 ni kan. 2/3. Anda nampak tarik trend line dekat RSI. Ni anda tarik trend line. The moment trend line dia break, anda tahu something. Ini dah lengkap. Structure ini dah lengkap. The moment dia break. Jadi anda akan haluskan dia. So kita tahu, kita nak lukis ini sebagai motif. Jadi anda nampak sini ada divergent. Sini 3, sini 4, habiskan 5. Itu RSI. Untuk Stoch, anda nampak ini. Full reset. Full reset. Full reset. Full reset. Full reset. Itu reset.
Okey, kalau saya lukis kalau saya lukis benda ni, saya tak lukis, ini lukisan edit wave. Disebabkan kita kena cari 3 yang tak bertindih. Kalau saya buat sequence chart, ini lain rupa dia. Dia tak sama tempat. Anda akan totally follow RSI dengan Stoch. Kisah sama je, sama je. Mapping dia, tempat dia lebih kurang sama, cuma fractal dia lain. Sebabnya mungkin dekat sini kan ada nampak daily. Ini daily punya reset dia. Tapi dekat weekly itu kecil je, tak ada apa-apa pun. Jadi ini masih kat atas. Kita tak nak 50-50, kita nak 75-80% probability. At least dia boleh hit BE. At least dia boleh kena BE. Kita tak nak lah hit BE, kita nak hit TP ya. Okey. Jangan hentam. Aduh, sumbi. Okey, gold, silver. Faham? Jadi gold, kalau dia naik satu lagi, saya cuma alih 3, 4 ni sini. Lepas tu kita tunggu benda ni. Kalau dia buat benda ni, kita trade. Gold index. Faham? Gold dengan index. Yen tak ada. Yang kita nak trade sekarang ni, index dan gold. Ataupun mana-mana untuk contohnya macam minyak. Faham tak? Minyak ni tempat entry ni. Minyak ni sini tempat entry. Tapi minyak, anda faham bahawa anda sedang trade, dia sampai 100%. Anda sedang trade flat. Itu minyak. Kita sedang tandakan flat. Tak kisah. Flat tak flat, sini 3. Sini kita tandakan 3. Sini adalah 4, 5, 6, 7. Ni nampak, tak nampak sangat. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 9, 10, 11. 11. Mostly. Okey, kalau kita katakan ini correction, dia cukup 3, 7, 11. Sini pun pullback ini, kalau kita nampak 5, ini adalah entry. Sampai 1 jangan trade lah. Long term dia tak menang. Long term dia takkan menang. Sini pun tempat entry, faham tak? Ini, pullback ini, kalau dia berlaku macam ni, ini adalah entry untuk minyak. Tak nak trade minyak bang. Saya tak faham minyak. Trade company minyak. Ini saya dah lukis. Chevron, saya dah lukis. Chevron. Kalau pullback ini berlaku, ini 5, sini trade. Tapi sebab ini tak buat higher high, anda tak ada sequence nak trade. Tapi kalau kita ambil pure probability, ini adalah tempat untuk beli dia. Saya akan beli Chevron kat sini. Kita ada cerita Venezuela apa lain tu kan. Ni tak perlu ke bawah dah. Apa lain? Benda sama je. Saya tahu bahawa Aisyah ada pegang Freeport. Betul tak Aisyah? Kalau Aisyah lah tak ada pegang benda ni, saya ingat lagi waktu dia dekat sini, saya ingat apa assignment entah kita bagi dekat Aisyah, lepas tu Aisyah hilang. Aisyah, apa entah saya bagi kat Aisyah, saya tak ingat dah apa assignment. Lepas tu Aisyah hilang. Kemarin tak sempat jelaskan fail. Lagi tak faham, hanya faham JJ saja. Apa yang tak faham ni kali. Ini saya ingat lagi kan. Kita waktu kat sini kita cerita kan. Apa Aisyah? Apa tah?
Ada beli. Kalau tak beli tu tak tahulah. Kita ulang-ulang. 2 minggu saya nak cerita benda tu lah silap saya. Veil. Veil. Veil yang sama, Sunbi. Veil, ini nampak macam 43. Anda kena tunggu dia buat 45, Sunbi. Anda kena tunggu dia buat 45. Kenapa saya tak berapa sangat dengan veil ni adalah struktur dari atas ni, ini nampak 5, Sunbi. Wassalam, Kimi. Tapi 5 tu saya boleh buatkan dia sebagai W, X dan Y. Boleh je. Sini jadi A, B, C. W, X, Y. Kalau setakat edit wave lah. Kalau kita nak lukis ke atas. Nampak? Kalau setakat nak lukis ke atas. Tapi kalau nak beli dia juga, Sunbi. 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak tengok sini 5. Faham? Tunggu 1, 2, 3 dan ini adalah peluang pertama. Mulai tak minat. Ya, sebab struktur belakang dia 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan divergence. Jadi, dan ini tak break low. Tu saya tak minat. Kalau dia break low, then mungkin saya minat. Maksudnya ini masih sideway. Dia boleh buat ke atas, dia boleh buat ke bawah. Kalau dia break, bandingkan dengan macam contohnya macam Freeport tadi kan. Mana Freeport? Freeport ni structure dia at least jelas sikit. Kita ni ini adalah low. Sini yang tempat beli dia. Kita cerita benda ni tahun bila ni? Aisyah, bila ni Syah? Sini kawasan ni. Kita cerita benda ni dari tengah tahun ni. Dari tengah tahun. Kita tunggu bawah. Bang jauh bang. Tak sampai dia bang. Okey, tempat membeli dia sini. Anda beli di sini, dia tak sama macam beli di sini. Maybe dia tak dapat nak lari daripada dia tetap satu syarikat. Indonesia salah satu daripada ni tahun, saya tak ingat, lama dah kita cerita benda ni. Kita tarik Fibo ni tahun ni. Ni saya tahulah tahun ni, tapi kita cerita pasal nak beli untuk company komoditi itu dari tahun lepas. Kita cerita, saya tak dapat lupakan kita cerita pasal nak beli indeks dari sini. US 30, mana dia? Kita cerita pasal nak beli indeks dari sini. Dari sini. Kita cerita nak beli indeks. Kita cari cara nak beli. Kita cari cara ni tak sampai. itu tak sampai. It is. Indonesia memang salah satu daripada pengeluar besar untuk veil. Kalau tengok dia punya ni. Tapi kena faham, kalau anda tengok Robert Koch, pernah dengar nama Robert Koch tak? Pernah dengar nama Robert Koch tak? Orang paling kaya kat Malaysia, toke gula. Anda ingat dia buat duit daripada jual beli gula? Daripada berniaga gula? Anda ingat company macam Veil, keuntungan dia daripada penjualan komoditi dia? Mana yang dia orang dapat duit banyak? Kalau nak tahu. Mana dia orang dapat duit banyak? Gula. Yes.
Anda baca artikel daripada Robert Koch tu, mana keuntungan dia jana untung dari mana? Trade share, tak. Daripada terbitan futures dan juga kepada option untuk option tak tahu, tapi kepada terbitan futures untuk gula. Dan daripada situ dia akan masuk kepada instrumen market, saham dan lain-lain. Sebab itu bila anda, sama juga kalau anda jual baju, jual ni, ramai orang macam ni. Sebab itu bila orang tanya saya, bang, saham apa nak beli? Anda masuk industri anda, faham tak? Ingat tak apa saya pesan Aisyah? Orang tanya, macam mana nak trade saham? Anda bidang apa? Anda identify bidang anda cari, so anda dah expert dalam bidang anda. Contoh, anda seorang cikgu, jadi education, college yang listed, apa-apa company yang public listed, yang berkenaan dengan education. Jadi anda tahu company-company ni. Ada seorang doktor, anda tahu pharmaceutical, anda tahulah cerita-cerita dia, mana yang tengah patent, tengah ni. Jadi anda tahu, jadi anda follow company-company ini sahaja. Jadi dia kena-mengena dengan anda. Anda pun minat nak mengkaji. Sebab kalau company tu bukan yang anda minat, dan dalam anda punya watch list, anda tak akan ikut sangat cerita dia. Faham? Anda tak akan ikut sangat cerita dia. Tetapi sebaliknya, kalau anda memang minat, sebab itu bidang anda, industri anda akan buat due diligence anda akan buat study anda dengan, sebab dia bermanfaat kepada anda. Jadi anda akan beli yang kena-mengena dengan anda. Masuk yang macam ni. Itu paling simple. Kalau orang tanya saya, apa saham nak beli? Apa bidang anda? Anda lebih tahu dari saya. Follow company-company berkenaan, tunggu set up technical dia. Itu saja. Besarlah sikit, jangan dengan H1 kan. Okey, jadi gold ni boleh ke atas lagi. Ke atas lagi, ini 3-4. Sama dengan silver. Okey. Minyak pun sama. Okey, tak ada apa. Copper kalau ini buat pullback, itu kalau anda seorang yang nak ambil risiko, sini boleh beli. Bukan copper. Apa tu? Euro AUD mungkin satu lagi ke bawah, ataupun kita dah habis lengkap semua. Itu adalah untuk apa? Euro AUD. Tak minat pada semasa. Euro GBP sideway, nothing. Tak minat. GBP AUD pun sama. Ini mungkin dah habis. Yep. Itu GBP AUD. Saya tak minat. Ni saya tak minat. Ya. Masuk kepada bidang yang anda berkaitan dengan anda. Itu paling simple. Nak belajar melabur. Nak belajar beli saham. Anda cuma follow company yang berkenaan dengan anda. Ataupun anda memang minat dengan barang elektronik kan, Apple apa semua kan. Jadi anda pun tahu apa isu dia, saham dia devalue. Hujung bulan ni kita akan ada second quarter punya, third quarter punya perolehan kan. Jadi kita akan ada pasaran yang lebih volatile pada hujung bulan ni. Sebab market nak tengok, dia sebenarnya, anda nak tahu bila Fed buat decision. Bukan hanya data inflasi tu. Faham tak? Tengok meeting Fed bulan 11. Apa yang kita tahu? Fed punya decision adalah kepada faktor-faktor nombor 1. Okey, kita ada ekonomi data. Yang dia tengok adalah pertama GDP. Yang kedua inflation. Yang ketiga adalah data pekerjaan, work. Okey.
Itu satu bab daripada Fed tengok. Nombor dua adalah Fed akan tengok kepada prestasi company. Macam mana polisi dia mempengaruhi prestasi-prestasi company. Contohnya, kalau dolar terlalu kuat, company-company US macam Apple, untung dia banyak ke tak? Dia banyak outsource kat luar tau. Skrin dia, bukan dia buat Apple. Anda ingat kilang Apple tu, Apple ada dia buat tak. Dia ambil di sini, dia ambil sini, dia assemble dia. Kilang Apple cuma campurkan benda ni. Baru dia jual. Yang dekat US tu cuma dia punya marketing, dia punya apa office lah, dia punya ni. Tapi kilang-kilang dia luar. Okey, kalau dia bawa balik kat US, untung dari luar tu, dia dalam, katalah dia buka kilang kat PJ ataupun kat mana-mana, kita tidak bagi contoh saja. Dia kilang tu ada menjana some keuntungan. Dia bawa balik kat US, yang kat sini dia earn dalam ringgit. US dollar kuat, dia bawa balik, bukan makin turun keuntung dia. Data dari government, data ini Sunbi. Ini data dari government. Okay. Yang dekat sini adalah kepada company. Ini basically kepada general. Company, kepada orang ramai. Ini kepada ekonomi juga, tetapi kepada prestasi corporate. Ini corporate. Jadi kita akan lihat kuarter ketiga punya prestasi untuk company-company. Dan seterusnya barulah kepada fiscal. Tu daripada government. Kalau government pergi luluskan corporate tax punya tax dikurangkan, government batalkan fee, sekolah semua free, orang ada lebih banyak duit. Kalau orang lebih banyak duit, inflasi boleh naik. Jadi Fed akan cuba seimbangkan, naikkan rate. Jadi bukannya data inflation naik, Fed akan terus naik rate. Tak. Sokong atau counter attack? Kuat sangat konspirasi tu sendiri. Government, cerita dia, government bukannya nak attack company, tak. Government adalah sebagai policy makers. Dia akan cuba untuk sediakan satu framework. Kena faham, syarikat macam Apple ni dia tak perlu, syarikat multinational, dia tak perlu setia kepada kerajaan. Dia setengah syarikat multinational, Apple termasuk, dia punya saiz lebih besar daripada kebanyakan negara dalam dunia ni. Dia negara dia sendiri. Faham tak? Dia tak perlu setia kepada US. Anytime dia boleh keluar dari US, buka tempat lain. Faham? Anytime. Dia boleh tutup everything kat US. Dia boleh keluar kat US, beli pulau, buat syarikat dia sendiri. Dia punya saiz lebih besar daripada kebanyakan negara dalam dunia ni. Daripada saiz GDP. Anda tengok dia punya report. Lebih banyak daripada SAM ni, daripada Malaysia SAM. Tu kita tengok. Jadi dia orang tak perlu setia kepada kerajaan. Betul, boleh buat sentimen negatif. Tapi kalau syarikat tu betul-betul nak, dia boleh keluar dari negara tu. So tugas kerajaan bukannya nak counter company. Dia akan sediakan polisi. Company nampak itu adalah kondusif untuk dia buat bisnes. Sebab company owners, dia orang adalah warga negara tu. Jadi dia stay dekat situ, dia buka kat situ, dia operate kat situ lah. Dan mungkin dia rasa dia setia kepada negara, dia nak majukan negara dia. Tu antaranya lah. Dan dia pun sediakan peluang pekerjaan. Tapi anda ingat company owner ni, aku nak sediakan peluang pekerjaan. Tak, dia nak buat duit. Anda pergi cari buku ni. Apa entah nama buku ni? Kalau anda nak baca pasal multinational, mana saya punya ni? Sekejap saya tengok saya punya apa nama dia.
Jauh sangat. Kejap ya. Anda pergi baca buku ni. The Money Machine of the 1%. Anda pergi cari buku tu. Faham Zulbi? Kita tak dapat tengok government lawan syarikat. Government akan cuba cari pelaburan. Kalau tak cukup pelaburan semua keluar, government tu boleh tumbang. Faham? Businessman, jangan fikir sebagai orang kerja. Fikir macam orang bisnes. Orang bisnes dia sentiasa cari peluang. Cuma dia nak ethical ke tak ethical. Itu je. Kalau benda tu boleh buat duit, kalau kalau unethical, depending kepada business owner tadi, nak proceed atau tak proceed. Pergi cari buku ni, The Money Machine of the 1%. Anda cari buku ni, anda tengok minda anda akan ada sedikit, anda akan tickle sikit oleh dunia ni. Bukan hanya buat decision dari satu buku lah, tapi jangan percaya yang everything yang media bawa kepada anda, yang Reuters ke, Bloomberg ke, CNN ke. Yes, muka saya stuck lagi. Yep. Okay? Jauh lah kita ni, cerita lain dah pula. Kita dah jam berapa? Dah lagi 2 minit. Okay, so kita masih melihat kepada jangkaan untuk US dollar ni untuk buat satu lagi. Sayang NZD ni tadi. Sayang, dia kena BE. Tak boleh buat apa. Okay. Ini sayang. Tak boleh buat apa lah. Itu volatility market nak buat. Itu kita tak make the market. Kalau kita make the market, simple. Dia satu arah je. Itu tak boleh buat apa lah. Jadi bagi mereka yang enter yang ni, anda dah lock separuh, dia dah kena BE, tak boleh buat apa. GBP US dollar, kita akan managekan dia. Kita akan managekan dia. Yang kita tunggu, tahu kan apa kita tunggu Index, yen pay jangan. Gold apabila pullback berlaku. Apabila this pullback berlaku, kita cari 3, 4, 5 pullback ini. Bukan sini bukan 3 sini, ke bawah lagi. Dan indeks. Dan indeks maksudnya indeks akan ke bawah lagi. Faham? Ini mungkin dah start dah. Okay? Exactly. Okay. Kalau tak ada soalan, kita break dahulu. I think clear kan? I think very clear apa kita tunggu hari ni. Ke arah NFP ke tak NFP ke, suka hati dia lah. Itu besok cerita. Okay, kita break dulu. Kita sambung selepas ni mengenai structure korektif. Macam mana? Basically, apa yang saya cerita tadi lah. Dah habis dah cerita dia. Tapi tak apa. Kita akan masuk kepada bentuk-bentuk structure korektif. Jadi kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan apa yang kita lihat dalam pergerakan pasaran. Jadi untuk indeks-indeks utama di Wall Street, kita dapati bahawa struktur ini daripada sudut sequence dia dah melakukan 1, 2, 3 dan lengkap jumlah untuk ini berlaku. Ada probability dia. Kita akan ambil yang lebih agresif di mana correction kat sini kita akan entry. Satu lagi yang menguatkan kita punya analisa adalah di sini satu dan lekuk pertama dan lekuk ketiga ni dia tak ada divergence. Faham tak? Kalau dia ada divergence, then ini akan melengkapkan benda ni. Faham? Tak apa.
tu nanti slow-slow. Tapi anda tengok kat sini tak ada divergence. Maksudnya US 500 ni, ini tak ada divergence. Dia tak ada divergence, dia boleh truncated. Habis di sini. Kalau dia ada divergence dekat RSI, faham? Dia akan tamatkan 100% yang belakang. Ataupun sekurang-kurangnya 100% yang dalam. Ni tak ada. Okay, sebab itu kita akan cari bila dia buat pullback 3 lekuk. Lain daripada gold pun sama. Mana gold? Gold pun yang sama. Okay, penurunan di sini. Daripada yang ini a bit of divergence tapi not really clear. Saya tak nampak really clear. Dan ini sendiri dalam ini tak ada divergence. So, kita consider dia sebagai 3 lekuk. Okay. Jadi, dia boleh habis, kita consider dia sebagai 3 lekuk. Kenapa situ? 1, 2, 3. Nampak? Reset. Jadi, dia boleh habis di sini dan ini tak perlu berlaku. Saya harap ini high day. Dah nampak nak? Yang lain-lain, itulah korektif dan motif. Itulah korektif dan motif. Jumlah lekuk dia. Cuma tak tahu bila dia nak trade, bila dia nak pullback. Kita tunggu dia pullback. Jangan masuk, oh ni naik dah bang, ni naik, dia masuk kat sini. Percayalah masa anda masuk kat sini, dia akan buat correction. Saya tahu. Saya faham. Bila ada tunggu correction kan, ada tunggu setiap 5 minit pergi check chart. Ini H1, tak payah 5 minit sekali pergi check. Dia breakout sini. Breakout. Ni tak ada ni. Dia pergi enter kat situ. Rupanya ini habis buat 3. Boleh mengaum seorang-seorang. Tahu dah tunggu dia buat dia nak buat pullback. Dia masuk sini breakout. Jangan. Boleh nganga seorang-seorang kan. Jangan tunggu dia buat pullback kepada structure sekarang. Okay. So, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada korektif. Sekali lagi,